I'ma think about my own children. Up now, let's give like we. It can change. Day. Oh, we fight. How can I stop? Gotta give. ربي we will head off to sleep. If you Pipi demam. Allahumma ala Muhammad. Tak tidur nak betul telefon tadi. Duk ubah tu alhamdulillah Ustaz. Duk mana duk makan apa tu? Ya apa? Makan ubat. Insya-Allah. Nanti saya tanya, yang Zoom kuliah orang yang dah tengok. Baik bang. Jika orang yang mengaji pun ada pemikiran macam tu, apatah lagi orang yang tak mengaji. Saya bagi contoh kat dia. Saya kata kalau abang sendiri pun hak mengaji Mesir, tak yakin dengan Allah, macam mana orang tak mengaji? Maknanya 10 kali tak yakin.
Nah inilah hikmah itu perlu ambil. Dia cakap iman pada akhir zaman. Iman pada akhir zaman itu macam itulah kedudukan. Itu nama Imam Habibullah ada sebut dalam kitab Nasihat Musliman. Kita kalau kamu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, kemudian semua orang suka pada kamu, itu menunjukkan ada yang tak. Ya, di sunnah dia mesti akan ada orang tak suka. Lagi betul jalan dia, lagi orang banyak orang tak suka. Macam hukum yang saya tengok. Tapi pengiktirafan dia terima lepas dia meninggal. Dia nama pengiktirafan min Allah. Iktiraf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena lalu benda tu sehingga kita nak orang nak terima kita pula-pula kalau buat macam ni jangan duduk atas jalan Ustaz, boleh tak dekat dengan Ustaz? Boleh tak? Boleh makan? Ubat tu orang dekat ubat Silakan kat sini. Macam VIP gaya VIP. Duduk je. Dia orang ni je. Ada semua. Berapa hari? Berapa hari? Satu lagi semalam petang sampai maghrib. Sampai maghrib. Suara kan? Tak dengan zaujahnya kan. bukan malu dah jadi dah bukan tak mau Dah duduk depan depan buat depan syahuk hari-hari saya dulu tak ada tengah kan tak buka kecil pandangan tu dah bagi itu sikit tapi bukan guru dia dah nak murid dia pernah satu hari dia kena satu malam dia kena nak daripada Insya tu dia semua picit dia sampai dia lena dia pun picit lagi picit sampai pukul 4 pagi dia nak pasal kau picit ambil video dia kalau nak suruh berhenti pun kau nak suruh berhenti pun aku tidur dia dia kan nak tinggal kembali ingat kita tinggal kan tapi tajik tu takut juga kan bak-bak yang dia ada juga takut lah bak-bak yang ganggu ni ada juga takut macam mengaji tu Masya Allah dunia kita nak jangka benda tu dua anak ni ialah pernah satu hari tu balik mengaji tak nak berbuang air sana laluan dia daripada masjid tu dia pergi itu dia nak cross dia nak cross dia lalu dia nak jauh pun berlapis dia tak boleh nak cari sampai dia kat mesti jumpa dalam selekor tu mesti jumpa dia dan ahli ke jalan bagi saya itu aduh lah dia dah keluar kan jalan dia sampai lekor tu jumpa dia kan oh tak waktu tak berani nak ni tak berani dia orang kain tak saya orang kain kan sampai duduk belakang duduk jauh sikit takut bau kan sampai kat rumah lah dia gelak saya kan gelak kan itu berkat ilmu ada pesan tu dah ni kita ada kita dah dua kaki lah ini yang tak beradab tak boleh ambil cerita khusyuk malu tak dah kat dia semua dia nak kena tarik rumah ke bawah InsyaAllah sama-sama tutup Allah Masya-Allah sama tak beradab macam Astagfirullah ada satu buah nasabah dia lembut dia tasawuf ikut lembut dia lembut dia
Garam dia dalam lah. Macam ustaz lah. Saya tak ada tak masuk langsung. Satu je lah, satu perkara kita takut amat. Apabila ya guru bermakna tidak yang tu. Garam tu. Ya dia. Tapi bagi dia tidak. Ini lebih silap pada istidrah ni tak? Ya dia tu bermakna tidak. Pada faham ilmu kita istidrah. Kita tak percaya gila dia seorang ni. Dua sekali. Tapi dia boleh bagi 100, maksudnya 10% daripada duit yang dia dah tadi bagi. Orang kaya dalam akaun juta, dia nak bagi 1,000 pun Betul. jarang jumpa orang bagi dia 1,000 dolar, jarang. Kalau dia bagi kalau dia bagi 1,000 pun baru berapa persen, 2% yang daripada. Aduh je. Memang ujian kita orang macam tu. Kita ada duit sikit boleh bagi banyak. Dia bagi banyak dalam akaun tu, dia bagi sikit. Dia takut kita. Macam tadi bersembang dengan anak kan. Kalau orang mengaji sendiri tak yakin dengan Allah Ta'ala, macam mana orang tak mengaji? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perniagaan yang tidak akan rugi adalah perniagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak akan rugi, Allah Ta'ala tak akan rugi dalam Quran ni. Mana nak tanya, kita tanya Astagfirullah. tak akan rugi. Bila tak akan rugi ni, dia mesti tak rugi kan? Tapi kita tak percaya. Jadi berniaga lah dengan Allah Ta'ala. Cara dia buat hafikum mimma razaqnakum. Dan tidak ada sejarah orang yang bersedekah ini miskin. Tak ada sejarah. Bagilah ke semua yang ada dalam poket kita, tak miskin. Tapi kita dah sampai tahap dah. Dah habis semua dalam poket kita. Kita dah habis lah. Takkan janji Allah begitu, tidak. Maka bila keyakinan kita pegang sungguh pada waktu itu, InsyaAllah maka kita akan dapat satu perkara yang orang lain tak dapat. Itu yang dikatakan kemanisan. Itu disembang malam tu kita kedua orang. Saya kata orang boleh bertahan ke Rasulullah selepas duk baca komen-komen tu lah. Sekarang kita duk buat satu kesimpulan lain. Baik, dalam tu ada yang duk bank kita, ada yang duk pertahanan kita. Setiap orang bank, setiap orang duk bantai tu ada pula reply kat bawah duk pertahanan kita. Baik, ni kita tengok apa siapa benda ni terjadi. Semua ini terjadi adalah sebab kasihnya. Tak mungkin orang yang tidak mengasihi seseorang dia sanggup mempertahankan diri untuk orang lain. Apa faedah? Saya kalau tak sayang ke Ustaz Jafri, saya tak nak tahan ke Ustaz Jafri, apa faedah saya duk tahan ke Ustaz Jafri? Tapi disebabkan kasih yang teramat sangat, kita berani mempertahankan diri kita. Kerana mempertahankan Ustaz Jafri, walaupun tubuh kita sendiri. Begitu yang terjadi kepada sahabat-sahabat. Sanggup jadi tubuh badan sebagai perisai atas dasar kasih, bukan atas sebab Nabi itu. Atas sebab kasih yang teramat sangat. Tapi cerita siapa perempuan yang jadi perisai Nabi Muhammad daripada Sumayyah Mana? sejarah ni bodoh tu. Tanya orang pandai sejarah. Astagfirullah. Saya ingat sebab ada rasa kasih. Maka seseorang sahabat dia sanggup mempertahankan sahabat dia atas sebab kasih. Itu kata ulama, harta yang paling bernilai sekali dalam dunia dan akhirat adalah kasih. Tak ada harta tak apa, jangan tak ada kasih. Tak ada ilmu tak apa, jangan tak ada kasih. Ya. Alim kalau orang benci tak boleh. Bodoh tapi kalau dikasih oleh orang dia sayang, ilmu akan ada. Orang nak pimpin bila orang sayang kan. Kalau jadi bodoh sombong, ampun. Maka miskin pun tak apa, tapi ada kasih sayang. InsyaAllah kaya
kalau kasih bila sahabat taman syurga akan ditegakkan pada besar wafillah Allah Rabbi. Yang kedai pun dalam masjid ni kan. Dia buat lepas tu sahabat-sahabat ada yang tak buat grup WhatsApp. Kemudian mula-mula saya tu dia lebih grup WhatsApp tu lebih kepada political punya ni lah. Kemudian bincang-bincang dia kata sesuai tu dia kata cuba make kita buat bagi jumpa matlamat dia pada matlamat dia. Sama dia kita ni jumpa di Taman Syurga. Kita ni duduk kawan sahabat Taman Syurga. Semua yang duduk ada dalam grup tu matlamat dia satu je. Matlamat dia nak syurga. Semua yang duduk dalam semua matlamat dia satu je. Semua nak pergi syurga. Dia sampai satu tahap bila berhimpun orang atas jemaah agama ni, dia akan main ujian kan. Betul. Syaitan akan main. Syaitan kita bersatu atas dasar agama ni, yang ni Allah suka, yang Allah suruh. Tidak. Berpecah atas dasar agama ni syaitan suruh, kita suka. Syaitan dia akan masuk dalam hati orang, akan cari nampak aib kawan ni, akan nampak aib tu. Itu kerja syaitan. Syaitan akan, bila kita tak duduk dalam kumpulan tu, kita pergi jumpa orang tu, syaitan akan masuk orang tu untuk bercakap minta kawan kita yang dalam rumah. Padahal ahli usrah kita kenal dia. Tapi bila ada orang bercakap, kita dengar kataan orang tu lebih pada kita percaya ahli usrah ini. Itu salah, tapi memang hati kita kata dorong sedap dengar dia. Sebab kerja syaitan membagi sedap hati. Sebab tu dia pesan selalu mulut kena jaga, telinga kena jaga bila duduk dalam usrah. Mulut jangan sampai kita bercakap yang tak baik tentang ahli keluarga kita sendiri. Telinga kena jaga, jangan sampai kita terdengar. Syaitan dia tugas dia memang nak bagi kita beri ujian. Dia main pendekkan. Ingat dulu tu mula-mula kita sedap dulu masing-masing semua sayang, seronok tak jumpa. Lagi nampak dah ada bibit-bibit dah. Dah ada orang cakap kan. Dah ada orang keluar, dah ada orang buka sendiri. Siapa? Memang tu jalannya. Dan anak-anak pesan patrol. Saudara selamat ni. Fitnah atau ujian itu sunnah. Fitnah, ujian sunnah. Fitnah dan ujian kepada orang yang bawa agama, alim ulama, itu sunnah. Kalau tak kena, dia bukan maksud dia jalan dia tak terima. Mesti akan ada ujian, mesti akan ada. Fitnah, ujian kepada alim ulama itu sunnah. Cuma kita sebagai anak murid kepada alim ulama, pastikan fitnah dan ujian itu bukan keluar daripada kita. Faham ni? Kedua, fitnah dan ujian kepada orang yang nak bawa agama. Maksudnya kita lah yang panggil talib ni, kita ni yang belajar agama ni. Kita yang nak berubah menjadi baik, kita yang nak pada agama, fitnah tu akan main. Itu sunnah. Ujian, tuhmah, fitnah, itu biasa. Cumanya jangan sampai fitnah tu keluar daripada mulut kita kepada kawan kita yang nak beragama. Tak? Biar orang kata dekat tubuh kita itu fitnah, itu fitnah, itu biasa. Kalau dia tak kenal tu maksud dia tak betul. Cuma pastikan yang main tu bukan daripada mulut kita, biar daripada mulut orang. Kita nak buat apa? Kita sepatutnya kita pertahan tubuh. Sepatutnya kita pertahan sahabat-sahabat kita yang duduk dalam. Jangan kita pula hidup. Kan? Allah sebab tu ujian dia memang sunnah dia. Tapi benar-benar dia yang lahir apabila kita rasa kita telah lebih baik pada orang lain. Masa kita duduk di bawah, kita tak rasa aman. Dah lama kita mengaji, kita dah banyak tahu kan. Kita dah banyak tahu pada waktu itu kita mempunyai kekuatan hujah. Kekuatan hujah kita tak ada kekuatan hujah, tapi kita kelemahan rohaniah. Ini yang alim pada lisan tetapi jahil pada hati. Lisan kekuatan hujah. Ilmu ini kalau kita tak amalkan, dia cuma jadi kekuatan hujah. Kekuatan hujah tak pakai.
dilarang oleh Islam. Mujadalah kidal. Tapi kalau dia menjadi alat, itu sahabat kita Ustaz bagi doa yang nak jumpa Tok Guru kan. Alhamdulillah. Apa dok puas tu? Allahumma dulluni ala man yadulluni alaika wa awsilni ila man yusiluni ilaika. Doa tu Ustaz, alhamdulillah duk baca atau sahabat duk puas kan. Dalam WhatsApp tahu juga tu. Kerana duk fikir doa ni. Pasal apa dia duduk dua. Pertama dia kata dulluni ala man yadulluni. Tunjukkan pada aku orang yang boleh tunjukkan aku kepada engkau. Ini ilmu. Yang ngaji. Tapi hak kedua ni guru yang boleh buat yusilni ila man yusilni ilaika, yang boleh hubungkan kita kepada Allah. Ini sunnah. Jadi bukan sekadar pimpinan ilmu saja, tetapi pimpinan murakabah kepada Allah. Bukan sekadar untuk kekuatan hujah, tapi untuk kekuatan rohani. Ini kita nak cari doa tu sebenarnya kita nak kata doa cari guru. Dekat situ dia ada ilmu dia. Dekat sini sebenarnya tujuan aku yang aku nak bawa bukan sekadar ilmu tu, tapi kita tak berhubung dengan Allah. Cuma ada kekuatan hujah, tapi kita putus dengan Allah, tak guna. Dan kalau ilmu saja, maka orang Yahudi dan Nasara lebih hebat daripada kita. Tetapi kekuatan kita adalah apabila yusilni ilaika. Ini kekuatan. Tak ada jaga Ustaz. Kalau tak tengok. Saya syok dekat bila Ustaz dah mula cakap tu nak cakap. Itu dia di antara muallim dengan murabbi. Dia doa dia. Muallim ni dia mengajar ilmu. Murabbi ini dia mengajar ilmu dan mendekatkan kita, dia menghubung dia ke Allah. Sebab itu guru dah sebut dalam hidup kita kena ada guru, kena ada mursyid. Kena ada, kalau orang tanya kita siapa guru mursyid, kita dah jawab. Dia tanya kalau ada guru mursyid, saya dia tanya kat guru mursyid tu dia kita tahu dia. Mesti guru mursyid ni dia seorang yang kalau kita tengok dia tu sentiasa kita nak dekat kita pada Allah. Kita tengok dia, bukan tunggu dia cakap, tengok dia pun kita dah rasa kita nak berhubung dengan Allah. Kita tengok dia tak boleh nak jadi sia-sia hidup kita. Kita biar dia tu nombor satu dalam list telefon kita. Faham betul tu. Sampai anak dia ajak sampai benda-benda yang bodoh-bodoh pun minta tolong. Sebab kadang-kadang kita menilai dengan satu kehendak kita ni atas hati. Sebab kita ni jenis jahil, kita jauh pada Allah, kita rasa kita ni jauh pada Allah. Sebab tu kita buat keputusan, kita rasa macam kita buat keputusan, kita rasa macam kejayaan satu benda atas usaha kita. Dan memang kita macam tu, sebab kita tak berhubung dengan Allah. Tapi bila kita minta pendapat, minta nak tanya apa, kita tanya dengan guru mursyid kita, dia akan bercakap berdasarkan ilmu dia, bercakap hubungan dengan Allah. Kita tak boleh nak pergi makam dia tu. Jadi kita perlukan kepada dia tu untuk berhubung. Kadang-kadang keputusan yang dia sebut tu macam tak kenal dengan kehendak kita. Dia kata, Ustaz saya ni kan, saya rasa saya nak beli ni lah. Dia kata tak payah lagi ya. Terus saya macam tak faham kot Ustaz ni, kita nak pakai ni, kita perlu. Dia kata tak payah lagi, tunggu sabar. Sebab dia pick up tu bukan atas kepentingan dia pun, kita beli kan, kita tak beli kan, tu bukan untuk orang pun. Tapi dia cakap ke atas ilmu dia atau hubungan dia. Sebab tu kita ni nak kena ada. Pilihlah sendiri kan. Tapi dia adalah dia punya kriteria mursyid kan. Tengok dia tu beramal dengan sunnah dia beramal dengan ilmu dia kan. Dia tu dia hubungan dengan Allah tu dekat, dia menjaga bangsa dia banyak benda lah kriteria yang kita boleh nilai sendiri lah kan. Tengok dia pun cemara tu macam mursyid pun tak iri juga kan. Subhanallah. Macam Ustaz Aizan ni sesuai lah kita jadi dan yang tu takut tak badan tangan dia kecil sikit pada Ustaz. Tangan dia kecil sikit badan lah tu. Ini ketat tu. Itu ketat apa? Tunggu takut masuk. Memang dia depan dalam
Ada teringin daripada ipoh ya. Anak tu teringin dari ipoh kan. Dia cakap dengan anak. Oh. Yang ni anak beli ni saya kat Sungai Petani. Timur Sungai Petani betul. Bukan cerita mimpi Rasulullah, mimpi ulama Allah tak lagi. Maksudnya kita sangat jauh daripada ini. Dia kata sampai ke tahap dia kata ulama dulu dia teringat je guru dia akan doa guru. Teringat je guru dia akan doa. Setiap kali dia teringat je guru dia akan doa. Doa. Kita manjur semua kan. Kita teringat bukan doa. Ngata lagi buatan. Itu satu benda kita boleh amal lah. Jadi kadang-kadang Allah bagi kita ni teringat tu guru. Kadang-kadang teringat tu guru ni banyak jalan. Kadang dia teringat, kadang-kadang dia mentelaah kitab. Teringat guru ni, kadang-kadang dia mengaji dan guru dia pernah sebut dia teringat guru. Bila aja masa tu paling tidak pun Fatimah aja dia. Ya. Itu benda yang kita boleh amal. Ingat siapa lagi? Dia lupa. Allah afiat kat dia, insyaAllah. Bagi Allah berikan kesihatan, ya Allah beri keberkatan kehidupan ni apa. Tak ingat tak apa lah. Beri istiqamah sampai akhirat, sampai insyaAllah akhirat agama. Beri kesenangan, kebaikan nanti di pada masyarakat. Dikirlah semua apa yang dia buat di dunia ni diberi amal soleh di sisi Allah. InsyaAllah nanti bangkit daripada masa yang Nabi sedang. Kami nak jumpa syafaat. Orang tak jadi kat orang tu dah. Dia. Jadi buat lain lah. Jangan buat lain lah. Jangan. Ya Rabbi salim salimna min kulli afati wal fitnah ya
I'ma think about my own children. Up now, let's give like we can change. Day. What will we someone is cold outside. Gotta give. ربي we will head off to sleep. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan ayat kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.